Hai semua. Salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Ghanafi serta rakan-rakan yang kami hormati sekalian. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan mengenai topik 3 iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Selamat menonton. Sampai dulu. Hai semua. Hai. Hai kawan-kawan. Seperti yang kita sudah maklum, Sir Gaddafi telah pun memberi tugas kepada kita topik 3 yang berkaitan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Istilah peradaban berasal daripada bahasa Arab yang menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Istilah ini sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Etika bermaksud prinsip moral dan nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban pula bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Etika dan peradaban dapat dibentuk melalui dua perkara, iaitu sistem kepercayaan agama dan penempatan masyarakat. Baik Anderson, jadi untuk bahagian seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ataupun faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pembentukan etika dan peradaban tersebut. Jadi saya akan memulakan dengan faktor yang pertama, iaitu sistem kepercayaan dan agama. Seperti yang semua tahu, right, di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai agama serta kepercayaan mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, agama Islam, agama Buddha dan juga agama Hindu. Selain itu, perselisihan faham yang berlaku juga secara tidak langsungnya akan dapat menyebabkan berlakunya penghinaan terhadap sesuatu agama. Ini telah membuktikan bahawa mereka tidak saling menghormati agama antara satu sama lain. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menanamkan etika ataupun menerapkan ataupun mempraktikkan etika dalam diri mereka agar dapat memelihara kehormatan orang lain. Bukan itu saja, masyarakat pada zaman dahulu juga mengamalkan ataupun mempunyai beberapa kepercayaan, iaitu yang pertama ialah kepercayaan animisme, iaitu masyarakat pada zaman dahulu mereka percaya akan kuasa gaib ataupun mereka juga menyembah pokok dan juga matahari. Manakala untuk kepercayaan yang kedua ialah politisme. Masyarakat pada zaman dulu juga menyembah atau percaya wujudnya Tuhan lebih daripada satu ataupun pemujaan banyak Tuhan seperti dewa dan juga dewi. Untuk faktor yang kedua, iaitu bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Kemunculan bahasa serumpun dan juga sistem tulisan yang berlaku pada peringkat awal dan juga pada peringkat komunikasi. Selain itu, bahasa yang serumpun juga dapat melahirkan masyarakat yang dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan perkataan yang sesuai serta mudah untuk difahami antara satu sama lain. Seterusnya, bahasa Melayu menjadi bahasa perantara untuk peradaban kaum yang terdapat di Malaysia, sekaligus menjadi ataupun merupakan lambang wujudnya sesebuah negara. Sebagai contoh, negara kita iaitu Malaysia. Untuk faktor yang ketiga, iaitu faktor yang terakhir, ialah sistem perundangan yang teratur dan juga sistem nilai serta moral. Seperti kita tahu, undang-undang yang telah diwujudkan akan dapat menjamin keamanan, kedamaian ataupun kesejahteraan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, perkara-perkara yang tidak diingini untuk berlaku seperti merompak ataupun membunuh sekaligus akan dapat dielakkan. Bukan itu saja, sistem perundangan ataupun sistem undang-undang yang diwujudkan juga dapat membentuk akhlak seseorang dan sekaligus dapat menjadikannya seorang individu yang bertamadun dan juga berperilaku baik. Terima kasih Ryan. Jadi saya akan membentangkan salah satu komponen etika dan peradaban, iaitu persekitaran geofizikal. Secara amnya, setiap etnik berkait rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kedudukan geografi tertentu. Kedudukan geografi Kepulauan Melayu telah pun menjadi tumpuan pedagang asing. Tambahan pula, sumber dan produk pertanian alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyelaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya.
Terima kasih Aina. Biarlah saya menerangkan tentang komponen kedua iaitu masyarakat dan demografi. Pertama sekali, kita perlu tahu apa sebenarnya maksud masyarakat dan demografi ini. Sudah pasti kita tahu bahawa masyarakat merupakan sekelompok individu, manakala demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang populasi manusia. Wujudnya komponen ini adalah daripada 4 proses pembentukan kelompok masyarakat iaitu segregasi yang bermaksud pemisahan, akomodasi yang bermaksud penerimaan, asimilasi yang bermaksud integrasi, dan akhir sekali ialah amalgamasi yang bermaksud percantuman, contohnya perkahwinan cantum. Selain itu, kita semua tahu bahawa Malaysia mempunyai pelbagai etnik yang juga boleh diistilahkan sebagai pluraliti budaya. Pluraliti budaya ini bermaksud hasil pertemuan budaya besar dunia di alam Melayu. Konklusinya, masyarakat dan demografi ini terkait rapat dan penting dalam ilmu sosial kita. Apa pula pendapat kamu, Elton? Baiklah, pada pendapat saya, komponen etika dan peradaban yang seterusnya ialah ekonomi dan pasaran. Ekonomi dan pasaran memainkan peranan yang penting dalam memajukan sesebuah negara dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Sebagai contoh, pembukaan lombong biji timah dan ladang getah pada era kolonial telah menambahkan peluang pekerjaan dan memajukan infrastruktur seperti laluan kereta api. Namun begitu, kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pelombongan dan sara diri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam kalangan rakyat. Oleh itu, Tun Abdul Razak telah memperkenalkan dasar ekonomi baru, DEB, yang bertujuan untuk membasmikan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Antara strategi untuk membasmikan kemiskinan adalah menyediakan perkhidmatan sosial, membuka lebih banyak peluang pekerjaan, dan antara strategi untuk penyusunan semula masyarakat pula ialah memajukan perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan Bumi Putera. Terima kasih Elton atas pendapat kamu. Saya akan membincangkan tentang komponen yang terakhir iaitu falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran terbahagi pada dua, iaitu falsafah dan pemikiran tradisional dan falsafah dan pemikiran moden. Dalam falsafah dan pemikiran tradisional, matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk mengecapi matlamat tersebut. Contohnya seperti Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Manakala dalam falsafah dan pemikiran moden, manusia berhak menentukan matlamat hidupnya sendiri dan berhak menentukan cara untuk mengecapi matlamat tersebut. Itu sahaja daripada komponen saya. Atas sebab-sebab tertentu, Dina tidak dapat menyertai pembincangan pada hari ini. Jadi kita akan mendapatkan bahagiannya secara bahasingan. Selat Melaka merupakan gelanggang kepelbagaian. Melaka digelar The Venice of the East yang merupakan tempat perjumpaan antara pedagang seluruh dunia. Antara aspek yang menyumbang kepada keagungan Melaka ialah perdagangan, kependudukan, pemerintahan dan kepelbagaian budaya. Saya ingin berkongsikan aspek yang terakhir iaitu warisan dan pendigitalan sejagat. Cabaran besar yang dihadapi oleh seluruh peradaban manusia ialah dalam konteks teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan yang sangat penting dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi, meresap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan.
Okey. Terima kasih kepada saudari Nur Alia untuk penerangan sebentar tadi. Terima kasih juga kepada anda semua ke atas penerangan untuk perbincangan kita pada kali ini. Baiklah, kita telah tiba di penghujung perbincangan kita, iaitu bahagian kesimpulan. Setelah mendengar hujah ataupun penerangan anda tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, saya dapat simpulkan seperti mana yang dikatakan oleh saudara Anderson. Secara umumnya, peradaban adalah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan untuk kita membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Selain daripada itu, kita juga boleh menyimpulkan kepentingan ilmu di dalam etika dan peradaban, iaitu yang dapat membentuk pembinaan dan kejayaan masyarakat. Seterusnya, setelah mendengar penerangan anda semua tadi, saya dapat meramalkan di masa hadapan generasi muda akan leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi sekiranya mereka tidak mengambil iktibar dari pengajaran daripada kitaran sejarah kita di Malaysia ini. Selain daripada itu, kita dapat menyimpulkan untuk membuka ruang kepada seluruh manusia di seluruh dunia ini untuk berinteraksi dengan positif, kita mesti cakna dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan etika dan peradaban. Dan akhir sekali, kita boleh menyimpulkan bahawa perasaan persefahaman antara satu sama lain dapat kita pupuk sekiranya kita lebih terdedah dengan mengenali latar belakang, etika dan peradaban masing-masing. Itu saja daripada kami. Jadi kami akan sertakan rumusan kami mengenai perbincangan kami pada sebentar tadi. Sekian, terima kasih.